يا جمال يا جمال. Setelah kita habis sabak satu juzuk, maka juzuk itu akan menjadi tahap yang kedua, iaitu sabaki. Contohnya, jika kita hendak pula sabak awal juzuk 23, maka juzuk 22 adalah sabaki kita. Sabaki ini boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian untuk dibaca bergilir-gilir, iaitu kita boleh bahagi kepada satu bahagian ataupun dua bahagian atau empat bahagian atau lima bahagian. Dan sabaki ini perlu dimantapkan seiring dengan sabak juzuk 23. Jika pelajar sabak 2 muka surat untuk menghabiskan sejuzuk, ini bermakna 2 minggu masa diambil untuk habiskan satu juzuk. Jika tasmik 5 hari seminggu, ini juga bermakna kita perlu memantapkan sabaki juga dalam masa 2 minggu juga. Contoh bagi sabaki 5 bahagian adalah pada hari Isnin kita sabaki 4 muka surat pertama juzuk 22. Kemudian hari Selasa kita membaca 4 muka surat kedua juzuk 22. Hari Rabu kita membaca 4 muka surat ketiga juzuk 22. Hari Khamis kita membaca 4 muka keempat juzuk 22. Hari Jumaat kita membaca 4 muka kelima juzuk 22. Dan hari Sabtu dan Ahad kita membaca juzuk 22, 20 muka surat sehari. Ini bermakna kita telah sabaki juzuk 22 secara penuh sebanyak 6 kali semasa kita sedang sabak juzuk 23. Jika kita memilih untuk sabaki hari Sabtu dan Ahad 10 muka, ini bermakna kita telah sabaki juzuk 22 secara penuh sebanyak 4 kali. Contoh sabaki 4 bahagian adalah kita membahagikan satu juzuk itu kepada 4 bahagian, iaitu satu bahagian 5 muka surat. Contoh bagi sabaki 4 bahagian adalah hari Isnin kita sabaki 5 muka surat pertama juzuk 22. Hari Selasa kita sabaki 5 muka surat kedua juzuk 22. Hari Rabu kita sabaki 5 muka surat ketiga juzuk 22. Hari Khamis kita sabaki 5 muka surat keempat juzuk 22. Hari Jumaat, Sabtu dan Ahad kita sabaki juzuk 22 secara penuh. Ini bermakna kita telah sabaki juzuk 22 secara penuh sebanyak 8 kali semasa kita sedang sabak juzuk 23. Contoh sabaki 2 bahagian adalah kita membahagikan satu juzuk kepada 2 bahagian, iaitu 10 muka dan 10 muka. Contoh sabaki 2 bahagian adalah hari Isnin kita sabaki 10 muka pertama juzuk 22. Hari Selasa kita sabaki 10 muka kedua juzuk 22. Hari Rabu kita sabaki 10 muka pertama juzuk 22. Hari Khamis kita sabaki 10 muka kedua juzuk 22. Hari Jumaat kita sabaki 20 muka surat juzuk 22. Begitu juga hari Sabtu dan Ahad. Ini bermakna kita telah sabaki juzuk 22 secara penuh sebanyak 10 kali semasa kita sedang sabak juzuk 23. Contoh sabaki satu bahagian adalah kita membaca satu juzuk secara penuh, iaitu 20 muka surat setiap hari. Dan ini adalah sabaki yang paling terbaik kerana kita telah mengulang sebanyak 14 kali juzuk 22. Kesilapan pelajar adalah menyangka bahawa ingatannya sudah mantap kerana dia telah sabak dengan lancar kepada ustazahnya. Tetapi perlu diingati, ingatan kita terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, ingatan dalam masa jangka pendek dan yang kedua, ingatan dalam masa jangka yang panjang. Jadi, sabak adalah ingatan dalam masa jangka yang pendek sahaja. Untuk mendapat ingatan dalam masa jangka yang panjang, kita perlu memantapkan sabak-sabak lama kita dalam beberapa hari, iaitu dengan mengamalkan sabaki.
Baiklah, kini anda telah memahami sabak dan sabqi. Manakala al-mukhtar adalah semua juzuk-juzuk lama yang telah anda hafal. Jika anda sedang sabak juzuk 23, maka juzuk 22 adalah sabqi dan juzuk 1 sehingga 21 adalah al-mukhtar. Secara umumnya, wajib bagi anda untuk mengulang 3 juzuk dari juzuk al-mukhtar anda. Jika anda tidak mampu seperti ada hari yang anda mempunyai kelas dari 8 pagi sehingga 10 malam, maka sesuaikan jadual anda untuk khatam juzuk 1 sehingga 21 sekali dalam seminggu. Contohnya, jika hari Rabu jadual anda sangat penuh, maka hari Rabu anda tidak perlu al-mukhtar, tetapi anda perlu banyak mengganti pada hari hujung minggu. Contoh yang boleh dibuat adalah hari Isnin, Selasa dan Khamis baca al-mukhtar 3 juzuk, 3 juzuk, 3 juzuk. Manakala hari Jumaat, Sabtu dan Ahad baca al-mukhtar 4 juzuk, 4 juzuk, 4 juzuk. Maka anda telah pun khatam 21 juzuk seminggu. Cadangan saya, kita perlu menganggap al-mukhtar kita adalah dari juzuk 1 sehingga 30. Walaupun kita belum lagi hafaz juzuk-juzuk akhir, ini adalah supaya kita dapat membiasakan diri kita dengan Al-Quran. Contoh jadual bagi khatam al-mukhtar 30 juzuk dalam seminggu jika Rabu kita sangat padat adalah dengan membaca 5 juzuk setiap hari kecuali hari Rabu. Okey, baik, setelah anda menyusun jadual anda berapa muka untuk sabak, berapa muka untuk sabqi, berapa juzuk untuk al-mukhtar, kini anda telah lebih mudah untuk memperuntukkan waktu-waktu berapa jam untuk al-mukhtar anda, untuk sabqi anda, untuk sabak anda. Maka lebih teraturlah jadual harian anda. Kesilapan pelajar yang saya dapati adalah pelajar menggunakan waktu yang dia ada banyak lebih kepada menghafaz modal saja untuk sabak, sedangkan dalam hati dia sudah ada berbelah-belah juzuk. Dia sudah hafaz 30 juzuk. Jadi kesilapan ini adalah perlu ditinggalkan kerana sabqi ini lebih utama daripada sabak dan al-mukhtar lebih utama daripada sabqi. Okey. Al-mukhtar ni jika anda betul-betul mengamalkan sabqi, iaitu anda istiqomah mengamalkan sabqi, maka al-mukhtar itu walaupun anda ada 5 juzuk nak kena baca, anda masih mudah untuk membaca al-mukhtar kerana anda telah melancarkan sabqi anda. Kuncinya adalah anda perlu istiqomah. Apabila anda telah istiqomah, sudah lancar dalam 1 juzuk itu saja, anda boleh menghabiskan dalam masa 30 minit sahaja. Maksudnya dalam 2 jam sahaja anda sudah habis 4 juzuk al-mukhtar. Kuncinya adalah anda perlu istiqomah mengamalkan sabak, sabqi dan al-mukhtar. Wallahu a'lam. Sebarang persoalan boleh diletak dalam ruang komen, dan jika ada tajuk untuk saya buat video baru, boleh diletak juga dalam ruang komen. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana share dan like video ini. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kalian.